Hai, Assalamualaikum. Very good morning to all. Okay, selamat datang ke kelas Cikgu Umi. Okay, welcome to my class. Okay, Cikgu akan ajar awak hari ini subjek kemahiran hidup dengan topik aspek keselamatan. Okay, di dalam dia kita akan belajar mengenai alat pemadam api. Okay, stay tune. Hai, ni tengok ni. Okey, ini adalah alat pemadam api. Okey, cikgu tahu dan cikgu rasa semua anak murid cikgu ni pernah tengok alat pemadam api ni dekat sekolah kita. Bila kita jalan, kita boleh tengok dekat dinding sekolah kita, dekat walls tu. Okey, dia dah ada fire extinguisher ni. Okey, so kita akan belajar mengenai alat ni, apa komponen dia dan apa fungsi dia. Seterusnya kita akan beralih kepada 5 kelas api. Okey, apa yang kita maksudkan dengan kelas api ni? Kelas api ni adalah jenis-jenis kebakaran yang melibatkan apa? Okey, kelas api yang pertama adalah kelas A. Kelas A ni yang mana kita akan menggunakan alat pemadam api untuk memadam kebakaran pepejal. Okey, apa yang dimaksudkan dengan pepejal? Pepejal tu adalah seperti kayu, kertas, kain. Pepejal, benda yang keras, yang tidak berubah macam tu. Okey, untuk kelas B pula, dia berfungsi memadam kebakaran cecair, liquid. Okey, cecair adalah seperti minyak, cat. Okey, seterusnya adalah kelas C. Kelas C untuk memadam kebakaran gas. Kalau yang mudah dan rapat dengan kita, okey, contoh gas dia adalah gas butana. Gas memasak yang kita guna dekat rumah, yang ibu-ibu guna kat rumah. Lagi adalah perkakasan elektrik. Perkakasan elektrik pun kalau kita nak guna alat pemadam api, mesti tengok yang kelas C. Okey, seterusnya adalah kelas api D. D untuk memadam kebakaran logam. Seterusnya adalah kelas E. Okey, kelas E ni adalah untuk memadam kebakaran minyak masak yang digunakan secara komersial. Nak tahu tak apa tu komersial? Okey, komersial tu adalah yang digunakan secara meluas untuk perdagangan, perniagaan. Okey, yang mana bila berniaga itu kita panggil penggunaan minyak masak yang untuk berniaga tu kita panggil adalah secara komersial. Seterusnya, sekarang kita beralih kepada jenis alat pemadam api. Okey, tadi slide sebelum ni kita dah belajar tentang kelas api. Okey, yang sekarang adalah jenis alat pemadam api. Okey, ada berapa jenis? Ada 5 jenis dekat sini. Okey, yang pertama, okey, gambar yang pertama tu adalah jenis karbon dioksida. Karbon dioksida. Okey, kelas api tadi dia adalah kelas api B dan E. Okey, ingat tak B tu apa, E tu apa? B adalah kelas api yang jenis liquid. Okey, yang E adalah kelas api yang menggunakan minyak secara komersial. Okey, seterusnya yang kedua adalah jenis buih atau busa. Okey, dalam bahasa Inggeris dia kita panggil sebagai foam. Okey, ini lebih kepada kelas api jenis apa? A dan B. Okey, A tadi apa? A untuk memadamkan kebakaran pepejal. Kalau untuk yang terbakar pepejal, kita kena gunakan jenis buih. Jenis foam ni. Okey, seterusnya adalah jenis kimia basah. Kimia basah. Okey, kelas api kalau kimia basah ni kelas api apa? Kelas api A. Yang pepejal tadi juga. Okey, seterusnya jenis air. Jenis air ni pun kelas A. Untuk kita padam kebakaran pepejal pun boleh guna jenis air. Okey, yang terakhir adalah jenis debu kering, dry powder. Okey, kelas api apa yang guna dry powder ni? Okey, dia adalah kelas api A, B dan C. A, B dan C. Okey.
Semua orang boleh tengok balik slide yang sebelum ni. Dia dah diterangkan dah kelas-kelas api tu. Okay, cikgu harap semua boleh relatekan lah antara dua ni. Jenis kelas api tadi dengan jenis alat pemadam api. Yang mana kita nak gunakan debu ke, nak guna karbon dioksida ke, nak guna jenis air ke. Kita kena relatekan dengan yang sebelum tadi, kelas api yang kita dah belajar sebelum ni. Untuk bahagian yang ini pula, kita akan belajar mengenal alat pemadam api mengikut warna. Okey, warna apa? Okey, kalau semua perasan, kalau anak-anak murid cikgu perasan, dekat pemadam api tu, dekat tong dia, silinder dia tu, okey, ada color dia. Ada color code dia. Okey, kalau color merah, dia adalah jenis air. Okey, kalau color cream, macam kuning-kuning cair tu, okey, itu adalah jenis buih, jenis foam. Bahan yang dalam tong tu, dalam pemadam api tu adalah jenis buih. Okey, kalau yang dia punya color, code color dia dekat luar tu warna biru, dia adalah jenis dry powder. Debu kering. Okey, seterusnya kalau berwarna hitam, dia adalah jenis karbon dioksida. Karbon dioksida. Okey, yang ini pun ada kita belajar dekat slide yang sebelum ni. Okey, boleh tengok, boleh faham, lepas tu boleh susun. Okey, kalau kelas ini guna yang mana? Kalau api jenis untuk padam pepejal nak kena guna alat pemadam api jenis apa? Debu ke? Nak kena guna jenis cecair ke? Okey, macam mana nak tahu debu ke cecair dekat dalam dia? Okey, kita tengok kelas kod ni. Kelas kod ni ada 4 ni. Masih tengok cikgu lagi kan? Okey, seterusnya komponen alat pemadam api. Okey, komponen tu maksud dia apa? Bahagian. Setiap bahagian dekat alat pemadam api tu ada nama dia sendiri. Okey, yang pertama, tuas. Tuas tu apa? Yang untuk kita picit-picit tu. Yang untuk kita picit-picit. Picit macam tu. Itu nama dia tuas. Okey, yang seterusnya pin picu. Tengok dekat gambar tu, pin picu tu apa? Pin picu tu yang ada dekat tuas, yang mana dia kunci tuas tu. Kalau tak, kita lalu-lalu je tepi dinding sekolah, kita pun tekan. Nanti keluar dia punya tu. Okay, sebab tu dia ada pin picu. Tak nak bagi kita tekan ikut suka kita. Okey, yang seterusnya tong. Tong tu. Tong. Okey. Tak pun kita panggil silinder. Silinder tu tong lah. Samalah antara dua ni. Okey, yang tong tu dia untuk kita isi apa bahan dalam dia lah. Yang macam tadi, debu ke? Nak isi foam ke? Foam dengan debu sama. Debu kering ke? Cecair ke? Macam tu. Okey, seterusnya adalah hose. Okey, hose tu apa? Hose tu adalah macam hose bomba. Yang untuk kita alirkan bahan yang dalam tong tu. Dia akan lalu, hose tu macam pipe lah. Macam pipe tu. Okey, dia akan lalu dalam tu, lepas tu dia akan keluar. Okey, yang last sekali, komponen last sekali adalah muncung. Okey, muncung tu, kalau dah ada hose, dah ada pipe dia, dah ada laluan dia, dia mesti ada muncung. Okey, so muncung tu nanti kita akan pegang dekat muncung tu untuk kita halakan dekat api. Kita nak padam kan. Okey, so kita akan pegang dekat muncung tu lah untuk hala dekat api. Kalau kita pegang dekat hose dia je nanti dia jatuh, dia tak tetap. Okey, jadi kita akan gunakan muncung tu untuk kita halakan. Okey, faham tak? Cikgu rasa jelas dah dekat situ. Okey, kita sambung yang tadi. Yang tadi komponen dia. Okey, ini fungsi dia. Cikgu dah cerita dah sebenarnya. Okey, tadi sambil cikgu sebut tentang komponen tu, cikgu dah cerita juga apa fungsi dia kan. Okey, kat sini kita bagi jelas lagi. Okey, tuas. Tuas yang untuk kita tekan tu. Pemicit. Tuas dengan pemicit adalah benda yang sama, komponen yang sama. Okey, dia berfungsi, berperanan sebagai apa? Untuk memberikan tekanan
Tekanan, sebab kita nak tekan untuk keluarkan bahan pemadam api dalam tu. Okey, seterusnya yang nombor 2, komponen nombor 2 adalah pin picu. Pin picu yang mana? Yang cikgu cakap dekat tuas tu, dekat pemicit tu ada pin picu. Apa fungsi dia tadi? Fungsi dia adalah untuk mengunci pemicit. Supaya kalau kita picit tu, bahan api yang dalam silinder tu dia tak keluar. Okey, seterusnya yang ketiga. Yang ketiga adalah hos atau pemancut. Hos, pemancut. Apa tadi yang cikgu sebut? Macam paip tu. Okey, yang itu fungsi dia apa? Untuk menyalurkan bahan pemadam api keluar daripada tong. Nak bagi keluar bahan api tu nak guna apa? Nak lalu ikut mana? Lalu ikut hos tu. Yang kita hala-halakan tu kan. Okey, yang keempat adalah tong. Okey, tong atau silinder. Tong tu. Apa fungsi tong tu sebenarnya? Okey, fungsi dia adalah untuk mengisi bahan pemadam api. Ingat tak lagi bahan pemadam api tadi yang mana? Cecair, debu kering, karbon dioksida, foam. Okey, itu adalah bahan pemadam api. Okey, yang kelima, komponen yang paling terakhir adalah muncung. Tadi pun cikgu dah cerita dah, muncung. Muncung tu yang mana? Yang kita pegang dekat depan tu. Okey, untuk apa fungsi dia? Halakan bahan pemadam api tu ke arah api. Kita pegang, lepas tu kita nak halakan, nak letak kat mana kita punya bahan api tu kita nak letakkan dekat mana. Dekat bahagian terpadat terbakar ke, ataupun bahagian yang bawah sikit ke, atas api ke. Okey, itu adalah fungsi muncung. Okey, semua dah dapat? Cikgu harap dapatlah. Okey, dah tamat topik kita alat pemadam api. Okey, kita dah belajar daripada awal tadi kelas api, kita dah belajar jenis bahan alat pemadam api, kita dah belajar komponen alat pemadam api, kita pun dah belajar fungsi setiap komponen pada alat pemadam api. Cikgu harap semua dapat faham dan ingat apa yang kita belajar hari ini. Okey, supaya lepas ni bila cikgu bagi latihan, awak dapat buat. Okey, selesaikan dengan baik. Okey, so last sekali, selamat belajar. Stay at home, stay safe. Semoga semua dapat jaga diri. Take care of yourself. Okey, duduk di rumah. Okey, itu sahaja untuk kali ni. Assalamualaikum. Bye-bye.